menangis dia, oh banyaknya dosa aku. Perempuan ni tadi buat apa? Masuk dalam bilik air, dia cuci rambut dia yang berkarat tadi, rambutnya dah hitam balik, dia ambil wuduk, dia solat, menangis, berdoa, meninggal lepas solat. Siapa tahu dia dah bertobat? Yang tahu yang seorang kat masjid tadi, ahli neraka. Nampak besok tu jenazah hanya dikebumikan, yang tadi tak habis cerita lagi. Tak boleh cakap dengan kau, ahli neraka dah mati dia, nampak? Yang kita tak tahu, dia meninggal atas sejadah dengan bertelekung lepas solat, berdoa, menangis dan meninggal lepas tu. Sudah tentu kedudukan dia jauh lebih baik daripada orang yang cakap tadi. Dah lah bercakap, tak sempat minta maaf dengan orang tu, tuan-tuan. Yang menguruskan jenazah ni elok, wangi, senyum jenazah ni. Baru ni saya balik pada umrah kan, ada satu jenazah ni kita kejar lepas asar tu, bawa ke bakit tu kan, jenazah ni senyum aja perempuan. Bukan masa usung tu, dah nak masuk. Cobaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, Barisan Imam, Barisan Jatuh Kuasa, penggerak aktiviti masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Hari ini tuan-tuan dan sekalian, tajuk yang telah diamanahkan, fitnah dan aib, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kenapa agaknya tajuk ini dipilih? Sebab fitnah dan aib berleluasa pada hari ini. Dan bila sebutkan betulkan yang biasa, biasakan yang betul, sebab kadang-kadang bila terlalu biasa buat benda-benda yang tak betul, benda tak betul tu jadi biasa. Dah terbiasa. Biasalah, tak ada apa pun. Contohnya pada hari Ahad tengah hari itu ada satu program rancangan hiburan. Rancangan hiburan berkisarkan tentang gosip tentang artis, pelakon, penyanyi. Ramailah yang duduk depan TV tengok cerita tu. Dan bila tengok, biasalah tengok je, bukan ada apa pun. Tapi teman-teman semua, di Indonesia dah lama dah diharamkan program seperti itu. Sebab dia membuka aib dan juga perihal dalaman peribadi, rumah tangga, kadang-kadang kehidupan seseorang. Dan kemudian kita pula dah dengar cerita tu, masuk pula jumpa kawan-kawan cerita, kau tengok tak tadi? Tak sangka kan? Macam tu kan. Jadi benda tu. Jadi ajaran Islam melarang sama sekali perbuatan-perbuatan seperti ribah dan fitnah, yang mana dia boleh memudaratkan. Ribah dan fitnah. Apa maksud ribah? Apa maksud fitnah? Fitnah dalam bahasa Arab juga dia dikenali sebagai buhtan. Kalau dari segi bahasa Arab, fitnah ni ada dua maksud. Termasuklah satu lagi maksudnya adalah ujian, dugaan.
Akhir zaman banyak betul fitnah akhir zaman, mana ujian akhir zaman. Tapi fitnah yang kita maksudkan dekat sini adalah bercakap satu perkara yang tak betul tentang orang lain, ya. Dan kalau bercakap benda tu mungkin betul, benda tu betul, kita cakap, itu namanya ghibah, mengata, mengumpat. Contohnya, gemuknya dia, contoh. Tingginya dia, pendeknya dia, apa buruk sangat baju dia tu, contoh. Yang kita sebut tu benda betul, tetapi barangkali orang yang mendengar akan kecil hati dengan apa yang dia cakap. Itu adalah satu bentuk ghibah ataupun mengata. Dua-dua dosa. Cakap benda betul tapi menyakitkan hati orang yang mendengar, dosa. Contoh kan, kita tahu dah dia pendek, perlu kita cakap pendek betul dia ni, tak pernah jumpa orang sependek dia di putatan. Contoh kan, kita cakap macam tu. Kita sebut benda betul, sebab benda ni berlaku ketika zaman Nabi. Macam mana ada seorang perempuan Badui datang berjumpa dengan Nabi, dia mengadu masalah dengan Nabi. Dia cerita-cerita masalah dengan Nabi, dia pun balik. Bila balik je, Aisyah sebut kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu," dia kata. Kecil perempuan. Dan Nabi kata apa? "Ketahuilah sesungguhnya, wahai isteriku, sesungguhnya engkau sedang membuat ghibah." Ghibah ni apa? Bercakap benda tak elok tentang orang lain. Jadi tetap salah. Jadi kalau kita nak cakap, dan cuba cakap jadikan benda tu benda baik. Contoh tak baik, motor buruk tu juga dia bawa datang masjid, kita jadikan benda baik. Besar jasa motor daripada dulu dia bawa. Dah terbagai-terbagai motor tu dibawa lagi, besar jasa motor, maknanya dalam bentuk yang baik. Kau perasan tak dia pakai kopiah yang sama setiap hari? Aku rasa dia memang ada banyak kopiah yang macam tu agaknya, macam tu. Jadi cakap dalam bentuk yang baik, bukan cakap tak ada kopiah lain, itu je dia pakai. Macam tu. Tingginya Samsul Debat ni contoh, tapi saya maafkanlah, tak ada masalah. Dah saya memang tinggi kan. Nak dibandingkan dengan orang yang tak berapa tinggi, memang saya tinggi. Ayat biasa tu, dalam TV nampak rendah, tinggikan TV. Itu. Dan ghibah dan buhtan. Buhtan ni maknanya fitnah. Cakap benda tak betul tentang orang adalah sama-sama dosa lisan yang besar dan haram bagi sesama Muslim. Lalu apakah perbezaan ghibah dan buhtan ini? Pengertiannya akan saya perjelaskan. Itu sebabnya Abu Lais As-Samarkandi, dia beritahu apa? Kalaulah ada orang bawa cerita dekat kita, dengar-dengar Samsul di depan, jangan buat cerita, ada 6 perkara kita kena buat. Kata Abu Lais As-Samarkandi, ada 6 perkara. Orang datang buat cerita, dengar-dengar di si siapa tu, imam, contoh dia kata, dengar-dengar si siapa tu, si sipulan dia buat cerita. 6 perkara yang kita kena buat. Pertama, tak boleh terima apa yang beritahu, sebab kesaksiannya tak cukup. Pertama. Kedua, hendaklah kita mencegahnya. Kau jangan bawa cerita ni, boleh tak? Kita dengar ni, kita cakap, kau jangan bawa cerita ni, boleh tak? Kenapa pula? Kalau betul jadi mengata, kalau tak betul jadi fitnah. Dua-dua dosa. Baik, kau jangan buat. Cakapkan itu kedua. Ketiga, hendaklah kita jangan bersangka-sangka. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, janganlah sekali-kali kalian berprasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Jadi jangan kita berprasangka. Dengar cerita, dengar si siapa, ya Allah, tak sangka betul dia macam tu. La ilaha illallah. Betul ke? Jangan perempuan kan macam tu. Dia ada bisik-bisik, lagi slow tu lagi bahaya. Kemudian yang keempat, dah kita keadaan kita tadi, keadaannya kita sekarang ni jangan bersangka. Satu lagi apa? Jangan kamu menyelidik, mencari-cari pula kesalahan orang lain tu. Betul ke tak? Tahulah, aku dengar daripada kau. Jangan risau, abang dia baik dengan aku. Nanti aku tanya, apa-apa hal aku update dalam grup. Apa hal? Itu yang keempat.
Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Kenapa benci? Sebab dua-dua dosa natijahnya adalah neraka. Dan yang keenam, kalau kamu dah benci perbuatan itu, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Ini aku tak tahulah betul ke tidak. Dengar-dengarnya Samsul Lebat meninggal aksiden. Contoh kan, dengar-dengarnya Samsul Lebat macam ni, dia dengar orang ni macam ni, dia dengar imam macam tu. Jangan kita pula tanya, betul ke? Tak usah kan? Tak usah. Jadi hati-hati. Kalau ribah ni pula berarti tidak kelihatan atau gaib, sementara secara istilah menurut buku kitab induk doa dan zikir terjemahan kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi, ribah perbuatan seorang muslim menceritakan keadaan orang lain tentang apa yang tidak disukai olehnya pada muslim lainnya. Benda inilah yang banyak orang tulis dekat dalam media sosial. Tulis cerita pasal orang, share pasal orang. Orang ni tak betul, orang ni tak tahu tak dengar-dengarnya ni. Apa kepentingannya kita nak jadi pemula cerita? Bila kita share dengan orang, kita buruk-burukkan orang, dan orang sebarkan pula, sekejapan saja kita jadi jutawan dosa. Kita tak sedar. Kita share satu benda kan, kita dapat satu message, kita pun kongsi, betul ke? Kita pun masuk zap, set. Lepas tu bawah tu, betul ke ni? Kawan kita pula dalam grup, dia tak baca betul ke ni, dia baca yang atas je. Dia forward pula kat grup lain. Kawan ni forward, siapa puncanya? Kita. Itu sebab betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Tak pasti jangan kongsi. Imam Al-Ghazali menyatakan pengertian ribah disepakati Muslim adalah keadaan bila seorang menceritakan tentang orang lain dengan cerita yang tidak disukai. Cerita yang orang lain tak suka, jangan cerita. Kau tahu tak siapa tu makan banyak gila? Janganlah kau ajak dia datang kenduri, habis lauk dia. Dia cakap macam tu kan? Kawan yang dengar malu tak? Malu. Dia dengar-dengar, dia tidur teruk betul, berdengkur. Biasalah kan, orang lelaki biasanya tidur berdengkur, dan kebiasaannya orang lelaki tak dengar dia berdengkur. Dia ada cerita tu. Kalau dia berdengkur tu ada cerita. Orang lelaki kalau tidur berdengkur, dia ada cerita. Dia sebenarnya tercampak di satu kawasan hutan safari. Dia nampak binatang-binatang, dia pun menjadi singa, dia kejar. Wah, kita tangkap kenyang. Lepas tu binatang lain pula datang, melawan pula, berebut hasil tangkapan. Itu yang bunyi macam-macam. Jadi tapi jangan pengarang kita cerita ke orang, anak orang perempuan, suami saya tidur, ya Allah, berdengkur, tak pernah ada makhluk sebisik itu. Ya ada. Kutuk suami sendiri pula. Jangan. Ada juga orang perempuan yang berdengkur, ada. Tapi orang perempuan yang berdengkur teruk sikit, dia lain. Shopee. Contoh macam tu. Dia berdengkur lain, dia bunyi lain pula. Tak adalah. Tak ada mana dia tu kan. Dan dari sudut lain, buhtan tadi, yang fitnah tadi adalah menceritakan kebohongan tentang aib seseorang yang tidak pernah dilakukan. Buhtan merupakan nama lain kepada perkataan fitnah. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Secercah Cahaya Ilahi menuliskan bahawa fitnah adalah sebutan yang dalam bahasa Melayu, sedangkan istilah Al-Quran, hadis dan hadis disebut sebagai buhtan. Artinya menghairankan, artinya seakan-akan melakukan fitnah, melakukan sesuatu tidak masuk akal sehingga yang mendengarnya merasa hairan. Tak sangka macam tu. Dengar-dengar. Contoh, ada satu hari, itu sebabnya kita kena jauhkan maksiat, jauhkan diri. La taqrabuz zina, dia katakan. Bukan jangan buat, dekat pun jangan. Naik motosikal sampai ke Bandar KK nak parking motor, tak ada parking kosong. Mana nak parking? Ada satu kosong, betul-betul depan kedai nombor ekor. Yang nak parking ni ejekin masjid. Dia kata dia pun pandang kiri, pandang kanan. Ada tak orang nampak? Tak apalah, parking aja. Dia pun parking, pandang kiri kanan. Rupa-rupanya ada seorang hamba Allah, jemaah masjid yang sama dah nampak. Itu ejekin masjid.
Apa pasal dia pandang kiri kanan? Rasa-rasa mesti dia nak tengok line clear ke tak clear ni. Mesti dia nak main nombor. Dia tuduh orang. Nampak? Itu bahaya kan? Dia menuduh orang yang satu benda yang dia tak buat pun. Dia sahaja parking saja. Itu sebab kalau boleh elak parking dekat situ, cari parking yang lain kan? Imam parking, tengok depan tu kosong, tapi masalahnya pusat urut refleksologi. Oh jangan. Orang ni fitnah. Kau tengok imam parking depan rumah urut. Mesti dia masuk dalam tu. Dia tak nampak imam parking situ, jalan pergi tempat lain. Kalau boleh elak lah. Dia tu kan. Tak salah imam tu. Dia parking kan. Seorang yang melakukan buhtan berarti dia menyebut keburukan seorang tidak benar atau yang tidak ia lakukan. Jadi ghibah dan buhtan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang nukil dalam buku Mukhtasar Sahih Muslim kan, yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya, tahukah kamu apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau bila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Maka Rasulullah SAW berkata, apabila benar apa kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu mengumpat, mengata, bercerita pasalnya. Dan apabila kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah mendustakannya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya kita fitnah dia, kita cerita benda tak betul kalau benda itu tak ada. Jadi ghibah dan buhtan terletak pada benar atau tidak isi berita itu. Betul ghibah, tak betul fitnah. Jadi faham atau tak faham? Jadi jangan kita buat. Walaupun kita nampak benda tu betul. Sekarang ni yang jadi masalahnya, kita terlampau cepat nak memberi komen di dalam media sosial. Nampak ada isu suami isteri bergaduh, terus komen, inilah dia jantan, tak guna punya jantan. Yang lelaki pun bantai, inilah perempuan, sikit-sikit ini. Cubalah faham, macam tu gaduh. Sebenarnya jangan komen habis cerita kan? Daripada kamu komen. Sebab Nabi kata, apa Imam Syafi'i kata, kalau apa yang kamu bicarakan itu menjadikan kamu bernilai perak, maka kalau kamu tidak membicarakannya bernilai emas. Maknanya apa? Kita diam tu lebih baik daripada kita cakap. Kadang-kadang dia tak cakap, datang kat masjid diam, bodoh di muka masjid. Tapi bila dia menaik dalam media sosial, dialah orang tak guna, sudahlah, tutang-tutang. Letak muka pemimpin, tak kira lah parti mana, letak muka je, letak muka post, jangan tulis apa-apa, letak muka. Komen, anak haram semua keluar. Mati lagi baik, pergi matilah, jalanlah, pergi sudahlah, tak guna punya orang, penipu, semua keluar. Tiba-tiba datang aja ke masjid memberikan komen. Alangkah baiknya agar kita tidak memberikan kata-kata yang kesat seperti ini. Nabi tidak mengajar kita seperti itu. Sekiranya kamu tidak ada perkara baik yang nak kamu ucapkan, adakah lebih baik kamu diam? Saya sekadar mengingatkan yang benar. AJK Masjid Putatan. Ada tak reply bawah? Ada reply bawah. Sudahlah, kau pun sama. Dia pula Putatan. Itu realiti hari ni. Sedangkan yang kita tulis, contoh kita tulis ni, sudahlah, dia ni bukan aku tak kenal dia ni daripada kecil berbesar semua menipu orang je kerja dia. Kita marah. Kita tak, benda tu tak betul pun. Dia ni daripada kecil sampai ke besar menipu orang je, tak ada benda baik pun dia dibuat. Dia ni mati lagi baik. Zap kita pun send masuk, zap sakit ada, Allah mati. Benda tu kekal dalam
benda tu kekal dalam tu, kita tak sempat delete, dan orang pula share, orang pula forward, orang screen capture. Ni ada orang kampung dia kenal dia, boleh cik, kita dah mati dalam kubur menyesal, tolong delete, orang tak dengar. Itu sebab jangan nak sangat jadi netizen. Biasalah netizen, betulkan yang biasakan yang betul. Sekarang, zaman sekarang, dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka, biasa. Tak biasa, jangan dibiasakan. Sebab tak ada siapa pun yang biasa dengan kepanasan api neraka. Kita tahu kan peristiwa Isra' wal Mi'raj, kan? Macam mana orang yang menggunting bibir dan lidah ni, elok balik gunting lagi, elok gunting lagi. Apa orang tu? Bayangkan. Itu sebab hati-hati dengan mulut kita ni, hati-hati dengan apa yang kita sebut. Dan menurut para ulama, apa yang kita tulis dinisbatkan sebagai apa yang kita cakap. Hati-hati, jangan main sebar-sebar benda yang tak betul. Dan kalaupun benda tu betul, kenapa kita nak jadi orang yang nak sharekan benda tu? Dia cakap tadi, nak share benda baik. Guys, tu orang Putatan tu, guys, jangan lupa malam ini ada ceramah Samsul Debat di Masjid Putatan, Masjid Daerah Putatan. Mari kita datang beramai-ramai. Ayo share benda macam tu, okey. Itu sebab malam ni ramai yang datang, termasuklah mereka yang tak pernah datang. Jadi besarlah pahalanya orang yang share tu. Dia dah lah tak pernah datang, dia duduk saf pertama malam ni. Malam ni kalau je ke masjid nak heran, memang heran benar-benar. Siapa ni? Tak pernah nampak ni. Contoh jadi pada siapa yang mau datang malam ni, selamat datang mengucapkan. Inilah dia Masjid Daerah Putatan, yang memang boleh menghimpunkan kira-kira 1000 orang jemaah. Tetapi malam ni kita dapat ramai. Saya jangkakan malam ni tak kurang 15,000 orang. Termasuk yang dalam kat jalan utama tu semua saya kira sekali. Betul, datang majlis untuk makluman semua. Satu lagi berita baik saya share. Bukan malam ni aja ada kuliah di masjid ni, setiap malam ada. Jangan tunggu Samsul Debat baru datang, ya? Tapi betul, sebab malam tu lagi. Bayangkan setiap malam yang berkuliah di sini, guru-guru takmir yang mengajar ni, Isnin sampai Ahad, semuanya ilmunya lebih mendalam daripada Samsul Debat. Datanglah, jangan tak datang, ya? Kongsi benda-benda baik. Siapa yang sakit tekak, saya share. Siapa yang sakit tekak, minum air sasi. Dah cakap menipu Samsul Debat ni. Betul. Air sasi gas tu, kan, memang tu yang paling elok sekali kalau sakit tekak. Sebab dia ada akar sarsaparilla dalam air sasi. Tapi masuk dekat dalam periuk, didihkan sampai dia mengelegak, cedok, minum suap-suap. Okey. Macam tu kita share benda baik. Minum air asam jawa boleh, tapi asam jawa tu sakit perut kalau orang tak tahan perut dia, ya. Jadi ribah dan buhtan kedua-duanya haram. Menurut Imam Nawawi, sesuai dengan dalil menegaskan tentang keharaman yang terdapat dalam Al-Quran, hadis-hadis dan ijma' ulama. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 bunyinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing, yakni mengumpat mengata sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Bertaubat lagi Maha Penyayang. Ketika zaman Nabi pada bulan Ramadan, ada 2 orang perempuan sedang seronok bercerita pasal orang. Tak sangka betul-betul cerita. Akhirnya dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin nak berbuka puasa? Kenapa pula? Haus sangat.
punya teruknya mengumpat. Macam tu lah berbuka puasa siang hari, cerita tu sampai nak berbuka. Nabi kata apa? Nabi kata tak payah kamu minta izin nak berbuka dengan aku, kerana sungguhnya kamu telah pun berbuka. Tak percaya, cuba kamu muntahkan apa yang ada dalam mulut kamu. Bila dimuntahkan, terkeluar seketul daging busuk. Itulah daging busuk saudara kamu yang kamu umpatkan tadi. Mengumpat, bercerita buruk pasal orang, sama seolah makan daging busuk saudaranya sendiri. Macam tu lah dahsyatnya kan orang perempuan kan. Orang perempuan zaman kita ni mengumpat tak adalah sampai nak berbuka, betul tak? Betul tak orang perempuan? Betul tak orang perempuan? Makna mengaku mengumpat cuma tak berbuka je. Nampak? Macam tu kan gurau-gurau. Tapi betul zaman makna Nabi nak bagi gambaran kat kita supaya jangan kita suka bercerita pasal orang. Banyak lagi benda baik yang kita boleh cakap, jangan cakap benda yang tak baik. Nak sebut pasal orang, sebut yang baik-baik. Baguslah dia ni kan bagus, datang rajin datang masjid. Alhamdulillah dia datang ke masjid, seronok tengok malam ni. Mudah-mudahan dia terus datang ke masjid. Macam itulah kan. Selain itu pula disebutkan dalam ayat yang lainnya seperti wailul likulli humazatin lumazah. Kita biasa dengan ayat kan. Maka celakalah bagi para pengumpat dan pencela. Mengumpat, mencela, mengutuk orang. Surah Al-Humazah ayat yang pertama. Dan yang banyak mencela lagi menyebabkan fitnah di mana-mana. Surah Al-Qalam ayat yang ke-11. Dan Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak masuk syurga orang yang suka buk-bukkan orang, melaga-lagakan orang. Tak masuk syurga. Dan cerita aib pula macam mana? Cerita aib ni pula merupakan perkara yang disembunyikan oleh manusia, mereka sendiri mendedahkan kepada orang lain. Setiap manusia punya keaiban masing-masing. Islam tidak membenarkan untuk menyebarkan keaiban sendiri, apatah lagi orang lain. Semua ada aib tak? Ada tak aib? Ada. Dia nampak baik kat rumah kentut bersepah. Anda nampak baik, rupa-rupa makan banyak. Ada orang ni rupanya hantu durian rupanya. Contohlah. Ada orang macam-macam cerita. Macam-macam cerita. Dulu ni baik dia, bagus dia ke masjid, bagus dia ni rajin mengaji. Rupa-rupanya masa budak dulu rajin curi buah dekat kebun orang. Contoh. Tapi contohnya ada di kalangan kita masa muda dulu memang liar. Jangan kita buka aib kita dengan bangga cerita. Ayah dulu mana perempuan dalam kampung ni ayah tak bawa naik motor kan ayah. Dia pula cerita. Ya anak tanya. Tak perlu cerita. Macam tu juga soalan yang ditanya oleh seorang ahli-ahli buku. Adalah orang bertanya, ada kes yang mana orang perempuan terlanjur. Dia terlanjur sebelum dia berkahwin, pernah terlanjur dengan lelaki lain. Jadi bila nak berkahwin, adakah perlu dia menceritakan aib dia pada bakal suaminya? Tak perlu. Jangan cerita. Jangan cerita. Sebelum kahwin, I nak buat pengakuan. Sebab I tak nak ada rahsia antara kita. InsyaAllah tak jadi kahwin. Nah, bukan kata apa, sebab kita dengan satu syarat, niat kita tak nak buka aib sebab benda yang kita tak nak ingat dah. Benda yang kita tak nak ingat dah. Ada berlaku tuan-tuan dan puan sekalian. Perempuan ni tak bagi tahu, tapi lepas kahwin dapat tahu. Itu sebab itulah bahayanya dunia tanpa sepadan hari ini. Nak pula dah lah buat benda tak baik, direkod pula dalam video. Bila dah kahwin, kawan ni tak puas hati, share ni apa dengan isteri kamu. Banyak. Hati-hati, jangan buka aib. Jangan buka aib kita sendiri. Allah yang tutup aib kita sebenarnya.
Jadi bersyukurlah. Itu sebabnya satu hari pernah Imam Hanafi dia bawa barang di pasar. Imam Hanafi dia bawa barang dekat pasar, semua berebut nak tolong angkat. Tuan, mari kami tolong angkat barang tuan. Tuan, mari kami tolong angkat. Tak apalah, jangan susah-susah. Tak apa tuan, tuan ni orang baik, tuan ni orang mulia. Menangis Imam Hanafi. Kenapa kamu menangis? Dia kata sesungguhnya manusia itu kelihatan hebat hanya kerana Allah menyembunyikan aibnya. Itu Imam Hanafi tu kan, bukan Imam Masjid Butatan, bukannya penceramah, bukan kita yang datang masjid ni, bukan. Imam Hanafi pun terasa baik itu hanya sebab aib yang Allah sembunyikan. Semua ada aib masing-masing. Saya dulu ada tak aib? Ada. Masa muda-muda dulu main bola, main takraw pakai seluar pendek. Aib tak? Aib. Saya saja cerita saya dulu pakai seluar pendek. Oh lagi bangga pula. Malu kita nak cerita aib kita. Betul tak? Tak usah cerita kan. Setiap manusia mempunyai keaiban masing-masing. Islam tidak membenarkan menyebabkan keaiban sendiri, apatah lagi orang lain. Terdapat dalam sebuah hadis meminta supaya kita menutup keaiban sendiri atau orang lain. Sabda baginda Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia beriman dengan lidahnya namun belum masuk iman ke dalam hatinya, janganlah kamu mengumpat orang-orang Islam dan jangan membuka aib mereka, kerana sesungguhnya orang yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka aibnya. Dan siapa yang aibnya dibuka Allah, maka dia akan membukanya sekalipun di dalam rumahnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kalau kita buka aib orang lain, Allah akan buka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Macam mana masuk pada dalam rumah tu buka aib juga? Rupanya zaman kita dia dah jumpa. Dulu, ingat tak? Orang dulu-dulu, orang Melayu lah, orang Melayu biasa dia. Ada kes terlanjur sebelum kahwin. Apa berlaku? Maka dia suruh kahwin, senyap-senyap kahwin, tapi perempuan tu akan letak dekat kampung, sorokkan sampai beranak. Orang dulu-dulu tak balik-balik, duduk kat kampung. Dah beranak pun habis, jangan balik rumah ni, jangan balik kampung ni, biar orang tak tahu. Orang dulu macam tu. Sekarang ramai orang dah terlanjur, dia suruh kahwin, buat majlis, bersanding hari ni. Lepas tu orang yang datang tengok macam besar perut perempuan. Dah jadi hal, betul tak? Sekarang ni pelik sikit. Itu sebab kalau boleh sembunyi-sembunyilah. Jangan buka aib orang. Kita buka aib orang, Allah buka aib dia walaupun dia berada dalam rumahnya. Macam mana? Dah duduk di rumah. Dan media sosial keluar semua. Facebook, Instagram, TikTok, WeChat, BeeTalk, email, TV, majalah, semua. Sekarang tiba-tiba maklumat di hujung jari. Hari ni post semalam sampai. Tu Datuk Seri mendiang Datuk Seri S sampai itu. Hari ni post semalam sampai. Gila tu, hari ni post semalam sampai. Rupanya hari ini post satu malam sampai. Satu malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Jadi maknanya kita dituntut menyembunyikan aib kita sendiri dan menutup keaiban orang lain, kerana boleh jadi satu hari nanti sang pendosa akan menjadi orang yang baik, bahkan lebih baik daripada kita yang mencela. Maksudnya kita cakap, kau tahu tak, orang tu ya Allah tak boleh pakai. Dulu ni minum arak banyak ni, pergi disco kelab malam, apa benda dia tak buat. Kita cakap. Tetapi ayat tadi, boleh jadi satu hari sang pendosa itu akan menjadi orang yang baik, malahan lebih baik daripada kita yang mencela dia, sebab dia dah berubah. Contoh macam ni, kita ambil wuduk. Tengah ambil wuduk ni, duduk, nampak ada satu perempuan turun daripada kereta, pakai skirt pendek, baju tak berlengan, sleeveless, rambutnya perang. Almaklumlah, air banyak karat, perang macam.
Yang ambil wuduk ni, tengok tu, ahli neraka. Yang tengah ambil wuduk ni cakap, ahli neraka tu. Confident. Bukan confident, confident ni lagi tinggi daripada confident. Tengok tu, ahli neraka tu, rambut pegang, seksi, Allah, tapi tengok Yang perempuan ni pula balik rumah penat, dia kerja kat malam. Masuk dalam rumah, kunci pintu, dia duduk dekat sofa, tekan remote TV, check TV 1, forum hal ehwal perdana. Sesungguhnya menutup aurat itu, hoi Abdullah Khairi. Kan? Buka TV 3, tengok Al-Kuliah Ustaz Kazim tengah tegur pasal aurat juga. Alamak, yang tengah tengok dia ni cakap pasal aku. Buka TV je lah, Samsul Depan, orang perempuan yang tidak menutup aurat. Samsul Depan pun cakap pasal aurat, apaan? Semua TV malam tu dia buka, cerita pasal tutup aurat. Menangis dia, oh, banyaknya dosa aku. Perempuan ni tadi buat apa? Masuk dalam bilik air, dia cuci rambut dia yang berkarat tadi, rambutnya dah hitam balik. Dia ambil wuduk, dia solat, menangis, berdoa, meninggal lepas solat. Siapa tahu dia dah bertobat? Yang tahu yang seorang kat masjid tadi, ahli neraka. Nampak Besok tu jenazah hanya dikebumikan. Yang tadi tak habis cerita lagi. Aku dah cakap dengan kau, ahli neraka dah mati dia. Yang kita tak tahu, dia meninggal atas sejadah dengan bertelekung lepas solat, berdoa, menangis dan meninggal lepas tu. Sudah tentu kedudukan dia jauh lebih baik daripada orang yang bercakap tadi. Dah lah bercakap, tak sempat minta maaf dengan orang tu, tuan-tuan. Yang menguruskan jenazah ni elok, wangi, senyum jenazah ni. Baru ni saya balik pada umrah kan, ada satu jenazah ni kita kejar lepas asar tu, bawa ke bakit tu kan, jenazah ni senyum aja perempuan. Bukan masa usung tu, dah nak masuk dalam kubur tu. Lepas tu dia letakkan seorang kanak-kanak satu liang dengan dia, bersih muka dia. Jadi mana kita tahu orang tu jahat ke tak ke? Adakah dia jahat tu selama-lamanya jahat? Itu sebab jangan gemar buat ulasan berdasarkan apa yang kita nampak di permukaannya. Barangkali di dasarnya jauh berbeza daripada apa yang kita lihat. Nampak baik di depan, tapi di belakang banyak kejahatannya. Tapi siapa kita? Kita tak tahu, kita hanya manusia biasa. Maka ambillah yang baik-baik. Nampak isteri kita ada kelemahan, jangan, itulah tak boleh pakai perempuan ni, aku cukup menyampak. Tak ada orang lain yang lebih faham I melainkan you, perempuan lain. Cari kesalahan isteri. Jangan. Nabi kata apa? Kalau kamu nampak kelemahan isteri kamu, jangan kamu menghukumnya. Kerana apa? Kerana banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Macam tu juga dengan suami. Jangan disebabkan satu kesilapan suami, orang perempuan menghukumnya sepanjang hayatnya. Sesungguhnya banyak lagi kebaikan si suami yang perlu kita perhatikan. Segomok-gomok ikan ada tulang, sekuih-kuih ikan ada isi. Sebaik-baik manusia ada kelemahan, seburuk-buruk manusia ada kebaikan. Maka pilih. Kalau kita pilih nak tengok keburukan, kita akan jumpa. Mana ada orang sempurna? Sempurna? Tak sempurna kan? Bila malamnya dekat Sabah teringat seafood, itu kelemahan yang perlu lebih perhatian oleh JK Masjid. Contoh garuk kepala benda hari fikir tu, dia sebut seafood pula, tak adalah saja je. Jadi mana kata jangan kita sebarkan aib orang kan? Dan kebelakangan ini kita tengok
Dewasa ni kita tengok ramai yang mula mencari-cari keaiban orang dengan alasan untuk mencegah sesuatu kemungkaran. Oh, dengan alasan tujuan saya share ni supaya kita jangan ulang perbuatan ini. Oh, kau main lagi masuk dalam TikTok. Betul ke dengannya orang ni seperti ni? Oh, dengan suara dia. Oh, kalau macam tu teruklah, kita doakan mudah-mudahan yang baik-baik saja. Tak payah kita buat orang share benda tu. Susah. Dan mereka berdalilkan dengan sebuah kisah dari Zaid bin Wahab yang mana berkata pernah didatangi seorang kepada Ibnu Mas'ud lalu ditanya, "Fulan ini telah melumuri janggutnya dengan arak." Maka kata Ibnu Mas'ud, "Sebenarnya kita dilarang untuk mengintai keaiban, namun jika telah jelas perkaranya maka kita harus memberinya hukuman." Hadis riwayat Abu Dawud. Tengok kata para alim ulama, kita tidak dibenarkan mencari-cari keaiban seseorang, bahkan hanya perlu mengambil apa yang zahir padanya sahaja seperti mana dalam hadis. Ambil yang baik-baik je. Ada satu kisah di zaman sahabat, seorang lelaki ni dia akan pergi dekat satu rumah pelacuran. Dia setiap hari nak pergi rumah pelacuran. Dia bayar semua pelacur-pelacur. Kemudian ada hari tu dia pergi pula kat kedai arak tu, dia beli semua arak yang ada, habis hari tu tak boleh jual. Lepas tu ada orang cakap, tak sangka dia ni orang alim ulama tapi pergi jumpa pelacur, tapi pergi beli arak, tak sangka. Orang sebar, tapi cerita di sebaliknya apa? Cerita di sebaliknya dah, dia pergi ke pusat pelacuran, dia bayar semua pelacur-pelacur tu supaya dia tidak mengambil pelanggan hari tu, supaya dia tidak melacurkan diri pada hari itu. Dia beli arak-arak tu habis, kemudian apa dia buat? Dia bukan dia minum, dia buang, dia musnahkan arak tu sebab dia tak nak orang minum arak pada hari itu. Jadi orang yang nampak secara zahir kadang-kadang kena hati-hati dengan apa yang kita sangka. Itu sebabnya bersangka yang baik-baik. Contohlah orang perempuan bila saya sebut macam ni, jangan tamak kongsi tak apa. Orang perempuan, saya kata jangan tamak kongsi tak apa. Tengok muka berubah. Kan saya baru je beritahu, jangan sangka buruk. Maksudnya jangan tamak kongsi tak apa. Kalau ada benda-benda yang baik, kita kongsi. Contoh benda baik, maklumat, ilmu, kongsi. Jangan tamak seseorang. Aku nak pandai seseorang, biarlah dia bodoh habis sudah. Tak. Ada makanan dekat luar, rasa-rasa tak habis. Benda baik tak? Benda baik makanan ni, makan. Okey, jadi aku makan tak habis, kita share. Benda baik, itu maksud saya. Nampak? Jangan sangka buruk. Dia ayat ni, awak pegang saya punya, saya pegang awak punya. Dia terbaik. Oh, pegang apa? Dia nampak. Nampak? Ada permainan kanak-kanak. Dia membeli, saya pegang awak punya, awak pegang saya punya, kita sama-sama pegang hidungnya. Hidung! Dah gelap. Pegang-pegang. Apa cerita? Pegang hidung. Nampak contoh? Nampaklah. Kadang-kadang sebab kita terlampau banyak bersangka buruk, baru dengar benda tak baik lah ni. Itu sebabnya hati-hati. Kenapa sangka buruk banyak? Sebab terlampau banyak simpan benda tak baik dalam kepala. Nampak dia naik kereta, kau tengok siapa perempuan yang dia bawa. Ya Allah, dasar jantan, tak berguna punya jantan. Dah tua bangka, gatal lagi bawa anak dara, kulu kilik. Rupanya siapa? Anak sulung dia mau balik luar negara. Nampaklah? Jangan bersangka-sangka. Yang perlu menyelidik pada waktu ini bukanlah pada kalangan orang biasa, tidak punya pengalaman dan merasa segala bukti yang ada. Janganlah menyelidik itu berdasarkan bukti-bukti yang tak baik. Kadang orang tu tak ada pengalaman, tapi dia pula yang nak buat penyelidikan. Serahlah pada mereka yang berpengalaman. Kita memang disuruh oleh baginda untuk bantu orang yang dizalimi. Sebenarnya dalam sebuah hadis, bantulah saudaramu yang zalim dan juga dizalimi. Dalam hadis ini perlunya kita membantu orang dizalimi, tapi persoalannya bagaimana membantu orang yang zalim. Ulama menyebutkan bahawa membantu orang yang dizalimi adalah dengan menghentikannya daripada melakukan sebarang tindakan yang menyalahi syarak. Kita bantu dia dengan cara mencegah dia. Dah berhenti-hentilah minum arak. Ada orang macam tu, dia tak boleh berhenti minum arak, nak minum aja gitu. Ada orang tu pula nak main nombor aje.
Dia berbual dengan kawan dia, anak kau berapa orang? 2, kau 3, kau belum ada rezeki ni, kau 4, 2, 3, 0, 4. Tanya anak aja, dia boleh kena apa tu, second prize. Dah lah menang, belanja je ke masjid makan. Asam betul kan? Saya hajat sini imam, nak belanja je ke masjid balik. Bagus betul, nasi Arab kan. Kenapa pula? Kebetulan hari lahir saya, tiap-tiap bulan betul hari lahir kau kan. Jadi kemudian sabda baginda Rasulullah SAW, jika engkau menelusuri aurat aib orang, berarti engkau telah merosakkan mereka, atau hampir-hampir engkau merosakkan mereka. Maknanya mencari aib itu pun kita dalam proses merosakkan orang. Nak cari betul ke ni, nak selidik suami dia pergi mana. Kita tak ada kena-mengena dengan keluarga tu. Kita sibuk tengok suami dia pergi mana. Suami ni rupanya pergi keluar jumpa klien. Jumpa klien ni, jumpa pelanggan, cerita-cerita tentang produk lah, apalah agaknya. Kita pun ambil gambar, kita pun share dekat isteri dia. Ada orang sanggup buat benda tu? Ada. Kita buat tu pun kita merosakkan orang sebenarnya. Sedangkan kita tak tahu. Jangan ambil alih kerja malaikat, jangan ambil alih kerja Allah Ta'ala. Macam kita ni tahu semua, Allah jua yang maha mengetahui. Mencegah kemungkaran bukan satu perkara yang sangat penting hingga Allah memuji umat Muhammad yang disebabkan oleh amar makruf dan nahi mungkar. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 bermaksud, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, supaya kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Mencegah kemungkaran sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi ialah barang siapa kalian melihat kemungkaran lalu yang mampu mengubahnya dengan tangan, hendaklah diubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Cegahlah mana yang kita boleh. Dan ingin mencegah kemungkaran yang ada di sekeliling kita, haruslah ikut saluran dan jalan yang betul agar tidak timbul fitnah dalam masyarakat. Kita banyak kadang timbul fitnah, kita buat macam mana? Kita share dalam media sosial. Media sosial ni kena hati-hati. Kadang-kadang kita tak sangka, sebenarnya dengan melihat saja, contoh kita memandang seseorang, ada yang tak tahu, memandang seseorang dengan satu niat dalam hati, boleh secara tak sengaja kita tak sedar kita mensihirkan orang. Memang tahu. Itu tajuk lain lah, hari lain, mana kena panggil lagi. Pandang menyebabkan hati orang tak elok. Itu sebab bukan semua perkara boleh share dalam media sosial. Share, tunjukkan kebahagiaan. Pegang tangan suami dekat handbrake kereta. Sang imamku. Nampak lelaki handsome ni, imamku. Kalau tak handsome, pengusi khairat kematian. Agaknya lah. Tok siap masjid tengok aja betul. Tak adalah kan. Semua nak share dengan orang. Kenapa? Apa penting ni share tu? Dapat apa? Rasa apa orang buat? Dulu-dulu zaman sebelum ada media sosial, kita cuma ada kamera Kodak tu, Fuji color. Bila ambil gambar, kita cuci. Dah cuci gambar, kita buat apa? Masuk dalam album, susun elok-elok, kemudian tengok senyum seseorang. Ya Allah, abang tengok abang muka selenga. Ya Allah, abang kurus dulu. Seni dalam family je. Ada ke dulu orang cuci gambar, lepas tu tampal dekat papan kenyataan masjid? Dia semua orang dapat tengok. Mana ada? Sekarang semua nak tunjuk dengan orang. Alhamdulillah dapat juga makan nasi lalap. Tu sampai tunjuk ni. Kawado. Dia tulis.
Bila dia buat macam tu, orang yang kebetulan tengah tengok post tu lapar gila. Aduh, lapar tu. Yalah, macam kau seorang aja makanan. Lantaklah kau, muntahlah kau. Dia orang muntah. Itu sebabnya tuan-tuan, di negara Arab, bayi yang baru lahir, mereka akan letakkan dekat dahinya, tulis pakai celak tu, Subhanallah, Allah, kan? Subhanallah, Allah, dia sebut, letak ni nama-nama Allah, dia letak kat dahi, supaya bila orang nampak baby tu, ya Allah, cantik ni budak ni. Subhanallah, ingat Allah. Dia takut penyakit ain. Penyakit ain ni pun saya tak sempat cerita ini, kena panggil lagi, dah 2 ceramah kena panggil. Ini tak tunjuk anak dalam media sosial. Alhamdulillah, akhirnya lahir juga puteri sulung kami, anak kami yang ke-8. Yang tengah baca pula kebetulan dah 20 tahun ikhtiar tak dapat anak. Contoh, macam kau seorang ada anak, kembung anak kau, kembung budak tu, kembung, nangis, amak albab, ketuk pintu tak mau diam. Betul. Kenapa nak share? Kita share bukan semua orang suka dengan apa yang kita share. Apa nak share tunjuk orang dapat apa? Dapat apa? Bahagia letak di mana, wahai orang perempuan? Saya nak tanya orang lelaki dia, perempuan. Bahagia letaknya di mana? Di mana? Hati. Pandai cakap. Tetapi daripada hati naik pergi ke mata, sibuk tunjuk kat orang. Siap bergambar, pandang ke tempat lain. Suami dengan isteri suruh pandang, pandang. Gambar ambil dari sini. Apa ayatnya? Bahagia itu adalah apabila kita dan pasangan kita saling memandang ke tempat yang lain dengan pandangan yang sama. Nyampak. Nak tunjukkan orang. Patut thanks for my beloved hubby, kerana memberikan cincin Habib jual ini. Kenapa? Sian orang yang beli cincin pasar malam. Kan? Itu saya kata, bukan semua orang akan suka dengan apa yang kita post. Nak postkan benda baik, postkan benda baik, nasihat dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita nak buat, nak mencegah kemungkaran, janganlah kita ambil letakkan di tangan kita sendiri, tapi biarlah pihak berwajib buat keputusan dan menjatuhkan hukuman. Kita perlu tahu masyarakat bukanlah kadi memutuskan siapa bersalah ataupun tidak. Kerana itu nasihat kita kepada masyarakat, seperti mana pesan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, jika bercakap itu mengeluarkan perak, maka diam itu akan mengeluarkan emas. Nampak? Dia bercakap macam tu. Bermaksud lebih baik diam jika sekiranya boleh membawa kepada fitnah dan dosa daripada bercakap sesuatu yang kita belum pasti. Jangan. Hati-hati. Ada orang cakap Samsul debat kalau tak bayar 10,000 dia tak datang. Ada yang bawa cerita macam tu sampai hati. Tapi saya kalau betul orang bayar 10,000, saya tak tolak. Tapi tidaklah saya kata mesti bayar 10,000. Mana ada. Tapi ada penceramah kadang-kadang macam tu. 5,000 tak boleh kurang. Ada orang macam tu. Ya Allah. Sampai macam tu lah. Jangan kita bercakap sesuatu yang kita belum pasti.
Kata Imam Nawawi, dalam menceritakan perilaku seseorang adalah dibenarkan dalam perkara-perkara tertentu. Oh, boleh. Cakap pasal orang, memburukkan orang ni, ada yang boleh? Boleh. Apa keadaannya? Pertama, membuat aduan bila dizalimi kepada sultan ataupun hakim. Orang perempuan masuk dalam mahkamah, hakim tanya, cuba kamu ceritakan apa yang suami kamu dah lakukan kepada kamu. Yang hari tak baik, bukan aib orang. Tak boleh macam tu. Dia kena jawab. Itu dalam hal tu dibenarkan. Saya diseksa, saya dipukul berulang kali, dia tak pernah bagi nafkah dekat saya. 10 tahun perkahwinan, saya hanya makan hati. Macam tu lah, mengadu lah. Ni kesan-kesan lebam yang Arif. Dia lagi pukul saya ni, pukul sini, pukul sini. Macam tu. Itu dibenarkan. Kedua, membantu dalam menentang perkara yang mungkar dengan tujuan mengembalikan pelaku maksiat ke jalan yang benar dengan saluran yang betul. Kita cerita balik keadaan yang macam ni. Orang ni pernah buat macam ni, kena cerita. Kita cakap macam ni, Mam, saya nak tanya lah Imam, macam mana ya orang ni kalau dia pernah buat macam ni, macam ni. Ni kawan saya ni, dia dah buat salah banyak dah. Dia macam ni nak cakap, sebab nak betulkan dia. Dah, jangan buat lagi dah. Yang Arif, bukan Arif, dia kata, Tuan Imam, saya ni memang sarapan pagi tak boleh elak, saya kena minum whisky. Tengah hari memang minum brandy, malam pula saya minum liquor. Tak banyak pun, 1 ml aja. Contoh lah dia kata macam tu kan. Tak boleh. Imam dia cerita tu aib, betul tak? Tapi dia kena cerita sebab nak dapatkan hukum. Boleh tak macam ni? Boleh tak macam ni? Kan? Macam kita pergi umrah lah kan. Bila pergi umrah semua tanya, Ustaz, tadi kan saya tengah buat ni, tiba-tiba terkentut, macam mana ya? Dia tanya. Oh, kalau sa'i tak ada wuduk pun tak apa. Oh, ya ke? Dia tanya. Sebab aib tak aib lah, tapi dia nak tahu hukum. Boleh tak? Sah tak? Kan? Kemudian menceritakan kepada mufti bagi tujuan fatwa. Itu cerita ni, nak dapatkan hukum, kena cerita. Kan? Boleh tak? Apa pandangan Ustaz kalau isteri saya? Isteri ni suami dah pesan. Suami dah pesan, jangan share apa-apa dengan public, tunjuk dengan orang pasal keluarga ke pasal apa. Jangan. Contoh, memburuk-burukkan dari keluarga. Jangan buat. Kadang orang perempuan tak perhati dengan suami, tulis post, dia tak tulis muka, dia tak letakkan muka, dia tulis je, ada kepatut kau cakap aku masak tak sedap, boleh jalan lah. Siapa tu? Tulisan aja. Jangan kan. Kadang kita tulis macam tu, orang boleh tanya, mesti dia cakap suami dia. Tengok, dah tak fitnah. Nampak? Jangan. Bukan semua benda boleh share. Mencegah umat Islam daripada satu keburukan serta menasihati mereka seperti mana mereka mengambil ilmu daripada yang bukan ahlinya. Tak betul ke ada orang cakap macam ni, macam ni, orang ni cakap macam ni, hukum ni macam ni, betul ke? Tanya balik. Ada orang tu dia pergi umrah kan, dia pergi umrah, lepas tu dia tak pergi ini, dia tak buat ini, dia tak buat ini. Ada orang tu dia datang sampai kat Mekah, dia tak buat umrah pun, dia duduk kat bilik je, lepas tu dia balik, orang balik dia pun balik. Macam mana tu? Apakah hukumnya? Dia tanya, cerita, buka balik. Sebab nak mengambil ilmu. Sebab selama ni dengar pada orang, dia kata tak apa, saya memang tak ada niat pun, saya niat saya datang nak jalan-jalan aja. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Memanglah. Menceritakan perihal orang yang melakukan dosa secara terang-terangan tanpa segan silu di hadapan orang ramai dan bukannya dibuat secara sembunyi-sembunyi, itu tak boleh. Menyebut satu sifat yang makruf diketahui pada diri seorang itu seperti bisu, atau buta dan sebagainya, tapi jika mampu memanggil dengan panggilan yang lain adalah lebih baik, dan haram memanggil panggilan tersebut dengan niat menghina. Ni bisu, bisu dia panggil, jangan. Kan? Kalau ada panggilan lebih baik, panggil Mat, mari sini contohnya. Panggil bang, tidak bang. Walaupun memang betul dia bisu, tapi ada panggilan yang lebih baik. Jadi terlampau biasa. Dan nak pula sekarang ni orang cakap hati-hati. Saya tertarik dengan tajuk ni sebab saya pernah pergi ke satu sekolah.
Saya nampak tulisan dekat pintu kelas, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kadang-kadang bila terlampau biasa buat benda yang tak betul, benda tak betul tu akan jadi biasa dan kita anggap betul. Contohlah rasuah. Rasuah, biasalah, bayarlah sikit baru boleh okey. Jangan. Membiasakan benda yang dah tentu salah, jangan kita buat. Jangan kita buat. Alah, pergi kelab dandut, relax lah, bukan buat apa pun. Kita jangan minum arak, kita minum kok je. Kadang-kadang ada orang minum, ada orang minum. Hati-hati. Jadi mana kata kita kena berhati-hati. Pastikan jangan kita membiasakan 3 perkara yang kita cintakan pada malam ini. Pertamanya fitnah, keduanya ghibah, dan ketiganya aib. Dan yang paling bahaya sekali bila membabitkan media sosial, dia mendedahkan diri kita kepada penyakit aib. Pertama, jauhkan diri pada fitnah. Jangan fitnah orang, buhtan, jangan cerita benda-benda tak betul pasal orang. Kedua, jangan kita gemar menceritakan, menjaja-jaja cerita tak baik tentang orang. Itu adalah ribah, mengata, mengumpat. Jangan. Kerana dosanya diibaratkan oleh Nabi sebagai memakan daging busuk saudaranya sendiri. Dan yang ketiga, aib. Janganlah kamu membuka aib orang lain, kerana jika kamu buka aib orang lain, Allah akan membuka aib kamu walaupun kamu berada di dalam rumah kamu. Hati-hati. Ya, semua orang ada aib. Tak ada manusia yang sempurna. Termasuklah Samsul Lebar. Termasuk semua orang. Tak sempurna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka cukuplah sekadar ini pada malam ini. Ya, yang paling penting, ingat, datang aja dengar cerita 6 perkara. Jangan terima kesaksian tak cukup. Kedua, hendaklah kita mencegahnya. Sebab dua-dua dosa, fitnah dan ghibah, dua-dua dosa. Ketiga, hendaklah kita jangan bersangka-sangka, tak sangka dia macam tu. Keempat, jangan kita menyelidik, mencari-cari kesalahan orang. Nanti aku tanya kakak dia, kanak kakak dia cakap apa. Kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Dan keenam, kalau kamu membenci perbuatan itu, janganlah kamu mengulanginya lagi. Jadi tuan-tuan dan sekalian, cukuplah sekadar itu. Fitnah dan aib, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Jadi mudah-mudahan sama-samalah kita amalkan dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok budi ke tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Dan